Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahira wa batina wa tahsyuruna bi'ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Terima kasih Ustazah Siti Aisyah binti Muhammad Nur dari Asatizah Selangor, yang dikasihi Ustazah Sahlawati Abu Bakar, pensyarah Al-Quran dan As-Sunnah di Universiti Islam Selangor, selaku guru yang mengajar kita pada hari ini, ahli-ahli pekawanis, tim Asatizah Selangor, bonda-bonda dan saudara-saudari yang dirahmati Allah, sama ada di Zoom ataupun di Facebook Live. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana di atas limpah dan kurnianya maka dapatlah pekawanis dan Asatizah Selangor mengadakan program perindahkan sebutan Tahsin Al-Fatihah selama 6 siri, di mana program ini merupakan program yang julung-julung kalinya diadakan. Program ini juga merupakan salah satu program inisiatif Selangor Madani Digital ataupun SMD, anjuran Asatizah Selangor ataupun ANAS, dan juga pekawanis di bawah tema Wanita Inspirasi Selangor WISE, iaitu sebuah program berkaitan pemerkasaan wanita melalui ilmu keagamaan, rumah tangga dan sebagainya. Dengan menyasarkan peserta dari kaum wanita, program ini lebih tertumpu kepada perkongsian dan soal jawab tentang masalah serta kekeliruan yang dihadapi oleh muslimat di era kontemporari ini, terutamanya berkaitan dengan hukum ahkam agama secara berguru. Bonda-bonda, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, Sekretariat Tadabbur Kediaman Rasmi Menteri Besar Selangor merupakan satu badan yang telah ditubuhkan oleh pekawanis bagi menjalankan dan membantu program-program keagamaan di Kediaman Rasmi Menteri Besar. Terdapat banyak program yang telah pekawanis jalankan, ya, ada program mingguan dan juga ada program bulanan. Program mingguan yang biasa kami jalankan adalah program membaca Al-Quran, ya, dan juga tajwid yang diadakan pada setiap hari Khamis, dan juga bacaan surah Al-Kahfi dan pengajian kitab yang diadakan pada setiap hari Jumaat di Dewan Megawati. Dan untuk program bulanan pula, ya, kami telah menjalankan 2 program, iaitu yang pertama adalah program Tadabbur Al-Quran Kediaman Rasmi, ya, di mana program ini diadakan pada minggu yang keempat setiap bulan, dan jemputannya meliputi jemputan jemaah muslimat daripada seluruh negeri Selangor. Okey, selain daripada itu, pekawanis juga mengadakan majlis zikir dan selawat bulanan yang diadakan pada hari Rabu minggu kedua setiap bulan, ya, dan alhamdulillah juga jemputan kepada seluruh muslimin dan muslimat di seluruh negeri Selangor, ya. Dan selain daripada itu, pekawanis juga mengadakan majlis-majlis khas, ya, seperti Ihya Ramadan, ya, Isra Mi'raj, kemudian kita ada sambutan Maulidur Rasul, ya, Ihya awal Zulhijjah daripada 1 hingga 9 Zulhijjah, dan juga sambutan Hari Arafah, ya, dan melibatkan jumlah jemaah yang sangat ramai, dan pernah satu ketika sehingga 1000 orang jemputan, ya, jemaah yang hadir. Alhamdulillah. Dan selain daripada itu, ya, kami juga pernah menjemput ustaz daripada Indonesia, iaitu Ustaz Abdul Somad yang hadir untuk berceramah, dan juga Ustazah Halimah Al-Idrus. Saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, ya, tujuan utama kami memilih surah Al-Fatihah sebagai pembuka kepada program ini, ya, disebabkan oleh kita tahu sendiri surah Al-Fatihah, ya, merupakan surah yang terpenting, di mana dalam sembahyang kita membaca satu hari sebanyak 17 kali. Maka kami merasakan perlu untuk kita dapat membaca Al-Fatihah ini dengan betul, ya, dan selain daripada itu kita juga dapat memahami isi kandungan dan nilai yang terdapat, ya, di dalam surah Al-Fatihah ini. Bonda-bonda, saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian, saya pun tidak mahu mengambil masa yang panjang, ya,
Saya hanya berharapkan semoga kita bersama-sama ya mendapat limpah dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala di dalam program ini ya, dan semoga mendapat barakah daripada majlis ilmu ini selain daripada kita dapat berkenalan di antara satu sama lain. InsyaAllah ya, semoga majlis ini, program ini menjadi asbab kebaikan buat semua. Dan sebelum saya menutup ucapan saya pada hari ini, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Wanita Sedunia kepada semua wanita yang mengikuti program ini ya. Kita punya tema tahun ini Choose to Challenge. InsyaAllah kita bertemu lagi di masa akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kita sekali lagi dalam program Perindahkan Sebutanmu yang di organize oleh Wanita Selangor ataupun Anas Assafidah Selangor untuk start surah Fatihah siri yang kedua. Saya Salawati Abakar daripada Kulis yang akan berkongsi sedikit kepada ilmu yang tak banyak yang saya ada untuk sedikit perkongsian slide kedua dalam siri Perindahkan Sebutanmu surah Al-Fatihah. Baik, Alhamdulillah, kita sebenarnya pada siri yang pertama kita telah pun membincangkan 3 ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Ya, 3 ayat yang pertama iaitu ayat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. 3 ayat yang pertama dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okay, kita pun dah tadabbur 3 ayat yang pertama ini yang secara ringkasnya saya ulang. Untuk kita masuk pada ayat keempat tu kita kena ulang sikit ayat 1, 2, 3 ni. Sebab apa? Sebab di sinilah kita nak faham konsep Allah Ta'ala itu sebagai Tuhan yang pemurah lagi Maha Mengasihani, dan dia jugalah yang bertakdir alam sekalian alam. Diulang sekali lagi, Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Dan dalam ayat keempat pada siri kedua nanti kita akan belajar selepas ini, nak mengaitkan di bahawa Allah Ta'ala telah mentadbir sekalian alam ini. Dia jugalah yang menguasai hari pembalasan. Dia menguasai dunia dan dia juga menguasai hari akhirat. Dan sifat Allah Ta'ala yang kita belajar pada ayat 1 hingga 3 ini ialah sifat Allah Ta'ala itu yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Pemurahnya Allah itu, rahmannya Allah itu meliputi semua makhluk sama ada, semua manusia sama ada dia itu beriman ataupun tidak beriman. Itu bukti kasih sayang Allah dan tidak mengira sama ada engkau itu beriman ataupun tidak dalam sifat Allah Ar-Rahman. Tetapi bagi sifat Ar-Rahim yang Maha Mengasihani, dia hanya khususkan kepada orang-orang yang beriman sahaja. Orang yang beriman mempunyai kelebihan dari sifat sudut sifat Allah Ta'ala yang Maha Mengasihani, tapi semua makhluk Allah sebenarnya diberikan peluang ataupun diberikan nikmat hidup di dunia ini sehingga mana dia berusaha dengan sifat Rahman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu secara ringkas ya, kita ulang sedikit dalam ayat yang ketiga 1 hingga 3 bagi suratul Fatihah. Alhamdulillah, sekarang insya-Allah kita akan masuk pula kepada ayat yang keempat untuk siri yang kedua ini.
yang berbunyi Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Ayat ini yang bermaksud Allah Ta'ala Tuhan yang menguasai, Malik yang menguasai pemerintahan pada hari pembalasan ataupun pada hari akhirat. Malik yang menguasai Yaumuddin, hari pembalasan. Sebab tadi saya ulang sedikit lagi, sedikit mengenai ayat 1 hingga 3 kerana nak dapatkan kaitan di antara ayat ini dengan ayat sebelumnya. Allah Ta'ala nak memberitahu dia menguasai hari pembalasan kerana sebelumnya pada ayat yang kedua telah diberitahu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Tuhan yang menguasai, yang memerintah, Tuhan sekalian alam, Rabbil Alamin. Jadi bila dia dah menguasai hari alam itu, sama ada di langit dan bumi, semua makhluk ciptaannya, pada hari akhirat juga dialah Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Ini nanti kita akan tengok bahagian tadabbur, beza antara Malik ini dan juga bagaimana sebenarnya nak memahamikan atau nak menambahkan keyakinan, keimanan kita tentang pembalasan pada hari akhirat nanti. Baik, tadi saya dah tunjukkan contoh, kita baca bagaimana ayat ini ya. Maliki Yaumiddin ya. Untuk bahagian tajwid, kita tengok ada 3 perkara yang saya nak kongsikan di sini. Yang pertama, tanda merah di situ lihat kepada Malik, membaca panjang 2 harakat. Maliki Yaumiddin. Malik dibaca dengan panjang 2 harakat. Kalau baca Maliki Yau, beza dengan Maliki Yau. Maliki bermaksud Malik yang menguasai. Jadi pada bahagian tadabbur kita akan tengok perbezaan di antara Malik dengan Malik. Ada beza di antara kalau dibaca panjang atau dibaca pendek. Kalau baca Quran ni, kalau kita mengubah baris kita mengubah panjang pendek, dia akan mengakibatkan kepada pertukaran maksud. Bila bertukarnya maksud, maka menjadi kesalahan atau dosa yang besar. Dipanggil sebagai lahnul jali, kesalahan yang nyata, yang besar, menyebabkan dosa membaca Al-Quran. Kerana apa? Kita telah menukar maksud yang ada di dalam Al-Quran tersebut. Jangan macam tu ya. Bila kita baca ni, kadang-kadang ingat dapat pahala. Tapi sebenarnya tambah dosa sebab apa? Kita tak baca dengan tajwid yang betul. Sebabnya hukum tajwid ini belajarnya adalah fardu ain. Fardu ain apa maksudnya? Wajib kepada setiap individu untuk menguasai hukum tajwid. Dia bukan fardu kifayah. Seorang belajar semua dah cukup, tak ada kan? Dia kena fardu ain. Setiap diri manusia itu yang beriman, bila dia baca Quran, wajib bagi dia untuk mempelajari hukum tajwid yang betul. Sebab apa tadi saya dah beritahu, kalau kita baca salah, dia akan tukar maksud. Tukar maksud nanti tidak bercanggah dengan apa yang nak disampaikan dalam Quran, maka dia akan menjadikan kita menjadi hukumnya berdosa dalam menukar apa yang ada di dalam Al-Quran. Na'udzubillah. So kita kena fokus kepada tajwid-tajwid yang sepatutnya dijaga dengan betul. Baik, yang kedua, kita tengok tu ada letakkan di bawah huruf dal Yaumiddin, menekankan pada tasydid kerana itu ada hukumnya, iaitu alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah, huruf-huruf yang perlu disambungkan atau dihilangkan bacaan alif tu ya. Alif lam tu tak ada dah, bukan Yaumiddin Yaumiddin. Saya tak pastilah kalau ada yang baca Yaumiddin dia tak tasydidkan pada huruf dal Yaumiddin. Mid tu kena ada ditekankan. Kadang-kadang pada huruf-huruf syamsiah ini kita tak baca, tak masukkan dalam huruf itu, menyebabkan tidak sempurna huruf tersebut. Okay, dan yang terakhir, yang ketiga ialah pada din itu kita membaca panjang sama ada 2, 4 ataupun 6 harakat secara konsisten bagi ke-7 ayat dalam surah Al-Fatihah. Maksudnya kalau ayat pertama tadi Bismillahirrahmanirrahim, baca 2 harakat, maka sampai ayat 3, ayat 2, ayat 3, ayat 4 ni semua kena Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Dua. Kalau nak panjang daripada Bismillahirrahmanirrahim itu 6 sampai yang kedua, ketiga, keempat semuanya kena 6 harakat lah, konsisten. Sebab itu adalah salah satu cara
ataupun kaedah yang terbaik dalam membaca. Susah boleh kita baca 2, lepas tu kita nak baca 4. Nah, ya. Dari sudut hukum itu tidak ada kesalahan, dari sudut tajwid itu sebenarnya tidak sempurnalah, kurang kemas. Kadang-kadang kita ni terleka, jadi kita tak perasan. Sebab itu kena fokus dalam membaca Al-Quran, terutamanya dalam solat yang dibacakan padanya setiap rakaat itu suratul Fatihah. Okey. Baik, untuk bahagian seterusnya kat sini kita nak tengok kepada tadabbur ayat 4 bagi suratul Fatihah. Okey, yang ayatnya ialah Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan. Okey, pada ayat yang sebelum ni sudah beritahu kita kena baca Malik itu 2 harakat lah, panjang ya. Dia baca Malik, bukan Maliki. Beza di antara Malik yang dibaca panjang dengan Malik yang dibaca pendek ialah mengikut riwayat ulama tafsir, rujuk dalam kitab tafsir seperti Ibnu Katsir, kemudian rujuk kepada Qurtubi, kemudian rujuk juga kepada tafsir Al-Munir yang menyatakan bahawa beza di antara Malik dengan Malik itu ialah bila dibaca pendek, Malik bermaksud raja yang menguasai juga, tetapi apa yang dikuasai itu bukanlah milik dia, tetapi milik orang lain. Contoh kalau raja, dia menguasai suatu kawasan, suatu negeri, tetapi negeri itu bukan milik dia. Bukan milik dia secara mutlak, adalah milik orang lain atau milik rakyat tersebut. Dia hanya mentadbir atau menguasai kerajaan tersebut atas dasar dia adalah ketua bagi kerajaan tersebut. Tetapi dia tidak menguasai pun negeri tersebut. Adalah orang-orang kan macam katakanlah dalam satu negeri tu dia jadi raja, dia tanah tu bukan dia punya. Orang kenalah bayar cukai dan sebagainya, tapi tanah tu katakanlah milik si A, maka geran tanah tu milik A, bukan milik raja. Kat geran tu nama orang lain. Jadi dia bukanlah menguasai itu semua. Kata bangunan, ada rumah, semua orang lain, tapi sebagai dia pemerintah yang akan memerintah dan mentadbir negeri tersebut. Tapi dia tidak pun memiliki negeri tersebut. Kalau Malik ini tadi, yang kita katakan Tuhan tadi, Allah tadi, Malik yang dibaca secara panjang, dia adalah Tuhan ataupun Raja yang menguasai apa yang menjadi milik dia. Milik dia. Kalaulah dia Tuhan yang menguasai hari pembalasan, dia juga Tuhan yang memiliki apa yang ada di langit, di bumi, apa sahaja yang diciptanya adalah milik dia secara mutlak. Okay, so beza antara Malik dengan Malik tadi, kalau Malik tadi raja atau Tuhan yang menguasai apa yang dimilikinya. Dia apa yang dimiliki, apa dicipta semua adalah milik dia secara mutlak. Tapi kalau Malik yang dibaca pendek, dia merupakan raja ataupun yang menguasai apa yang bukan miliknya tetapi adalah milik orang lain atau milik kepada orang yang bukan milik dia secara mutlak. Boleh jelas ya? InsyaAllah sebenarnya yang dia punya keyword kat sini ialah kalau baca pendek tu raja tapi dia bukan menguasai apa yang dia miliki. Kalau Malik yang dibaca panjang, kita baca dalam surah ayat keempat ini, dia adalah Tuhan yang menguasai apa yang dimilikinya secara mutlak. Yang biasalah, kalau kita kata orang tu dia menguruskan sahaja, jadi dia taklah menguasai secara mutlak barang tersebut. Okey, insya-Allah boleh faham. Baik, yang kedua di sini, Allah Ta'ala itu sebenarnya bila dia menguasai hari pembalasan, dia juga menentukan nasib manusia sama ada mendapat syurga ataupun neraka. Sama ada mendapat syurga ataupun neraka. Apa maksudnya di sini? Bila Allah Ta'ala tadi kita kata Alhamdulillahirrabbilalamin, ayatnya Tuhan sekali puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, dia telah menciptakan manusia ini hidup di muka bumi supaya membuat perkara-perkara yang baik. Kerana dalam poin yang pertama tadi, Allah Ta'ala akan membalas amalan yang baik dan juga yang jahat. Bila berlakunya perbuatan melakukan amal baik dan juga jahat ni, ketika manusia hidup di dunia. Ketika manusia hidup di dunia, segala perbuatannya itu akan dihisap. Sama ada dia melakukan perkara baik ataupun jahat akan dihitung, dan semua perkara tadi, amalan tadi sama ada baik ataupun jahat akan dibalas. Apakah balasannya? Sekiranya dia banyak melakukan amalan-amalan yang baik, maka dia akan dibalas dengan syurga.
Sekiranya dia banyak melakukan kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, maka dia akan mendapat balasan neraka daripada Allah Ta'ala. Sekiranya di syurga, kita akan mendapat kebaikan daripada Allah Ta'ala, maka na'udzubillah bila diberikan neraka, maka itu adalah balasan yang terbaik bagi orang yang melakukan kejahatan. Na'udzubillah min dzalik. Okey, so boleh faham ya kat sini ya. Maksud dia punya flow-nya tu ataupun prosesnya itu ialah kita hidup di dunia ini ya, disuruh supaya melakukan amalan baik. Tapi bila ada hasutan daripada syaitan, terpesong melakukan kejahatan, maka semuanya itu akan dibalas oleh Allah SWT. Sebabnya dia kata Allah SWT Tuhan yang menguasai ahli pembalasan. Apa yang nak dibalas, dia nak balas segala amalan baik dan jahat. Walaupun sebesar zarah. Selalu kita baca ayat وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Membalas amalan sama ada sebesar zarah sekalipun akan dibalas dengan amalan-amalan yang baik ataupun amalan-amalan jahat sebenarnya akan dilihat oleh Allah Ta'ala. Jadi Allah SWT ini pada poin kedua, dialah yang menentukan nasib manusia di dunia tadi. Apabila amalan-amalan tadi dihisap, dihitung, kamu akan mendapat syurga ataupun neraka. Bergantung kepada amalan yang kamu lakukan di dunia. Itu flow dia. Sebab ada manusia, dia percaya hidupnya hanya di dunia saja. Tidak percaya kepada akhirat. Ada juga yang percaya dia ada akhirat saja, dunia dia tinggalkan. Itu manusia ni tak balance. Jadi Allah Ta'ala nak ada keseimbangan di antara hidup di dunia dan akhirat. Kamu kerjalah, kamu usahalah, bersungguh-sungguhlah hidup di dunia ini untuk membuat segala amalan kebaikan, kerana di akhirat nanti kamu akan dibalas dengan selayaknya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey. Ayat yang keempat ini ya, ada kena-mena dengan rukun iman. Ya, Maliki Yaumiddin ada kena-mena dengan rukun iman. Pada poin yang ketiga itu, iaitu rukun iman yang Rukun iman yang kelima iaitu percaya kepada hari akhirat. Rukun iman yang kelima iaitu percaya kepada hari akhir kiamat atau pada hari akhirat. Kan? Sebab apa? Mengikut kitab-kitab tafsir yang saya baca, ya, antaranya tafsir Munir mengatakan bahawa bila Allah Ta'ala menyatakan ayat Maliki Yaumiddin, sebenarnya dia nak memasakkan atau nak mengukuhkan kepercayaan kita kepada rukun iman yang kelima, iaitu percaya kepada hari kiamat. Kerana manusia yang tidak beriman dengan hari kiamat, dia akan melakukan sewenang-wenangnya, sesuka-suka hatinya semasa dia hidup di dunia. Tak nak buat baik, bahkan melakukan kejahatan secara berleluasa. Kerana dia tidak percaya bahawa satu hari nanti bila dia sudah mati, bila bumi ini telah dihancurkan, semua manusia akan menghadap Allah SWT untuk diberikan balasan. Semua amalannya akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman ini sebenarnya rukun iman kelima. Percaya kepada hari kiamat merupakan satu asas untuk kita mempertimbangkan amalan-amalan yang kita akan buat di dunia. Sebab bila kita ada vision, vision ni maknanya ada visi atau misi yang di hujung itu, ada target kita akan berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai target yang di hujungnya. Apa dia target kita semua ni? Ya, hadirin hadirat semua, ya, pendengar-pendengar semua, apa kita punya target di hujung ialah insya-Allah kita akan berusaha bersungguh-sungguh mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengurniakan kita syurga yang paling tertinggi selayaknya dengan apa yang kita buat di dunia ini kerana berkat kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Ya. Begitu juga sebenarnya kita masuk syurga tadi kerana sifat Rahman dan Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukanlah juga semestinya dengan amalan-amalan yang kita lakukan, tapi ada sifat Rahman dan Rahim daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walau bagaimanapun Allah Ta'ala menyuruh kita supaya membuat sehabis baik di dunia ini supaya kita dengan itulah bukti sebenarnya kita percaya adanya pembalasan pada hari kiamat. Berbeza sebenarnya dengan orang-orang yang tidak beriman dengan hari kiamat. Apa bezanya? Bezanya ialah mereka buat suka hati saja, membuat kemaksiatan, membuat dosa kemungkaran di muka bumi Allah Ta'ala
kerana mereka tidak percaya bahawa adanya hari pembalasan, maka semua amalan mereka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini antara contohlah kalau Pasal Zah nak cerita kat sini. Perkara-perkara yang kita buat di dunia ini, kita kena fokuskan atau kita kena tanamkan dalam fikiran kita, dalam mindset kita bahawa walaupun aku buat sekecil mana pun perbuatan di dunia ini, tak kisahlah baik ataupun jahat, semuanya akan dihitung oleh Allah SWT. Kerana apa? Kerana aku percaya dengan rukun iman. Yang kelima, percaya kepada hari kiamat. Apa maksudnya di sini? Maksudnya semua amalan kita yang dibuat di dunia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh ya, katakanlah kita ni nak apa orang kata, nak jiran sebagai contoh kita hidup berjiran. Bila kita hidup berjiran ni, kadang-kadang kita ni adalah benda-benda yang jiran tak suka kita buat. Kan? Atau kita tak suka jiran buat. Contohnya kalau Ustazah duduk kat taman, ya, kereta banyak kan, ada seorang satu biji. Kita ni kereta 2-3 biji, tapi sebenarnya parking space tu muat 2 biji sahaja kita. Kadang-kadang kita tersilap parking kan, ada Ustazah nak kemas porch tu, ya, garaj tu, depan tu, tempat letak kereta tu, parking lah sekejap depan jiran rumah. Jiran tu nak balik. Jiran tu dah balik, tengok, oh alamak, dia nak susah nak parking kereta dia. Kita pun tak perasan, cepat-cepatlah kita keluar alihkan kereta. Jiran tu tak kisah pun, tapi kita ni risau sebab apa? Takut dengan sekecil-kecil lah ataupun kita rasa dengan perbuatan itu menyebabkan nanti syurga kita ni tak dapat ataupun mendapat balasan yang tidak baik daripada Allah Ta'ala. Sebab apa ya? Hadis Nabi SAW ya, Nabi SAW bersabda, mafhumnya siapa yang tidak masuk syurga, siapa yang menyakiti hati jirannya. Ya, saya bagi contoh ni sebab ada apa orang kata, ada kaitan dengan perbuatan kita. Bukanlah fikir bila rukun iman itu tak ada menyebabkan kita ni kena bertindak sesuai dengan rukun iman tersebut. Boleh faham ya? Rukun iman ni sebenarnya bukan untuk dilafazkan atau dihafal saja. Percaya kepada Allah, tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, baca, ya, hafal satu-satu. Tapi tidak ada action pun. Nanti kita akan tengok bab seterusnya ialah tindakan yang patut kita buat. Sebab rukun iman ni bukan benda yang memang nampak macam abstrak. Tapi sebenarnya dia ada benda yang menyebabkan sesuatu tindakan itu perlu dilakukan. Ya, macam tadi katakan, kita tak boleh menyakiti hati jiran. Sebab apa? Bila Nabi SAW kata, tak masuk syurga orang yang menyakiti hati jiran. Bila tak masuk syurga, maksudnya apa? Maksudnya, kepercayaan kepada hari kiamat itu menyebabkan kita berhati-hati. Itu maksudnya. Berhati-hati dengan apa segala tindakan, perbuatan, tutur kata yang kita nak lakukan di dunia. Sebab apa? Sebab di hujungnya nanti kita akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ada kaitan dengan poin yang ketiga terakhir. Balasan yang terbaik kita dapat di akhirat sebenarnya adalah balasan yang terbaik adalah di akhirat, bukan di dunia. Ini bagi orang-orang yang kadang-kala dia tidak berpuas hati dengan apa yang berlaku di dunia. Dia membalas kejahatan orang lain dengan katakanlah orang tu buat tak baik pada dia. Jadi dia cubalah buat balasan itu. Dia membalas segala apa yang orang lakukan itu di dunia. Bukan dia berserah kepada Allah Ta'ala supaya Allah memberikan balasan yang terbaik pada orang itu sama di dunia ataupun di akhirat. Apa maksud poin yang terakhir ini? Dialah Allah Ta'ala sahaja yang memberikan balasan di akhirat nanti. Dan itulah balasan yang terbaik yang manusia itu akan dapat, bukan di dunia. Sama juga sebenarnya konsepnya kalau kita nak fahamkan bahawa bila kita buat sesuatu itu, kita tidak mendapat sesuatu yang kita idam atau kita dapat di dunia ini, maka kita bolehlah tunggu balasan tersebut di akhirat. So poin yang kedua ni sama ada kita yakin bahawa kalau kita tak dapat di dunia, kita akan dapat balasan itu di akhirat. Itu juga orang yang membuat kejahatan itu, bukanlah kita nak membalas perbuatan tersebut, kerana Allah Ta'ala lah yang sebaik-baik memberikan pembalasan. Okey, dah jelas ya? Itu tadabbur bagi ayat yang keempat Suratul Fatihah. Okey, untuk yang terakhir ini kita nak tengok kepada tindakan, action ya. Sebab Zahra kata tadi, setiap daripada ayat ini kita kena put itu action, kena tindakan
Sebab dalam Islam ini dia bukan sekadar mempercayai tanpa ada tindakan. Macam kita orang kata lapar kan, kita tak boleh kata oh nanti sekejap lagi nak makan. Nak makan je, niat je, tapi tak makan pun tak ada action, jadi tak kenyang juga. Dia bukan niat, dia bukan dalam, memang akidah tu kita kata kita pasakkan dalam hati kita, dalam jiwa kita, kita percaya. Tapi dia perlu ada tindakan yang perlu kita lakukan. Bukan sekadar orang kata melafazkan atau meyakini sahaja dengan lidah tapi tidak dengan perbuatan. Contoh kan, kalau kita kata percaya tak kepada Quran, kitab Allah kan, percaya tapi kita tak baca Quran tu. Kalau baca pun tak beramal pun dalam apa yang dikatakan dalam Quran, suruh-suruhan, larangan Al-Quran tu tak beramal pun. Maknanya tak ada tindakan pun. Tak ada tindakan lah. Quran tu bukan kita kata kita nak percaya je. Kita kena baca. Sebab itu tindakan kita. Lepas sudah baca, apa ada suruhan, larangan dalam tu kita kena ikut. Itu baru ada tindakan. Sebab yang nak dihitung nanti adalah tindakan. Tindakan ni macam amalan lah, perbuatan kita kan. Walaupun kau beriman sekalipun, kau mengakui bahawa adanya hari kiamat, tetapi tindakan amalan kau itu tidak sama dengan apa yang kau percaya. Kau percaya ada hari kiamat, ada pembalasan, tetapi kau buat juga sewenang-wenangnya, seolah-olah kau tak percaya adanya syurga dan neraka. Ini sekarang nak tengok kepada tindakan. Apa maksud tindakan? Amalan kita. Yang pertama ialah kita kena percaya atau beriman dengan hari pembalasan. Ini merupakan satu tindakan juga, iaitu sentiasa mengulang-ulang dalam diri kita bahawa aku beriman dengan hari pembalasan. Sebab apa? Poin yang kedua, kita kena membuat satu action, kefahaman bahawa setiap amalan akan dibalas sama ada baik ataupun jahat. Pergi supermarket, pakai troli. Dah pakai troli, dia tak bersepah-sepah. Contoh kan. Ni saya selalu tengok lah, sebab kadang nak keluar kereta susah sebagainya. Bila kita kata si amalan ni balas, dia baik, kita akan cakap, oh troli ni sebenarnya tak boleh letak sepah-sepah. Sebab apa? Nanti susahkan orang. Bila susahkan orang, ini adalah satu perbuatan yang tidak baik. Maka dia akan dibalas di akhirat nanti. Itu maksud Ustazah kat sini. Kita kena sentiasa cautious, sedar bahawa setiap amalan kita akan dibalas. Itu Ustazah bagi contoh, pergi supermarket lah, tolak troli kan. Kadang-kadang nak cakap perbuatan ni bukan cakap perbuatan, kena tutur kata pun. Kita kena jaga. Sebab kita cakap, kalau nak cakap ni kadang dia kecil hati, dia terasa. Kalau aku nak cakap ni kan agak kasar. Sebab kita, maksudnya kat sini, kita sentiasa ada pause lah. Pause ni maknanya, saya nak buat ni kata, ni baik ke buruk? Kalau macam kita nak kata nak keluar, tak tutup lampu toilet kan, contohnya. Ini membazir yang syaitan. Dia kena sentiasa ada, minda sedar. Oh yang ni kalau buat baik ke jahat? Yang ni kalau buat menyebabkan orang jadi susah hati ke, senang hati ke, berdosa ke tak berdosa, macam tu. Supaya adalah kesan daripada kita beriman dengan hari pembalasan. Okey. Untuk seterusnya, kita kena beramal ataupun kita kena percaya bahawa hak akan dipenuhi pada hari akhirat tanpa dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak akan dipenuhi maksudnya kat sini keadilan itu semuanya akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak perlulah kita membalas apa yang orang lakukan kita di dunia ini dengan yang tak sepatutnya kita buat. Biarlah Allah sahaja yang membalas ni pada hari kiamat. Kalau kita pun tak rasa hak kita dipenuhi pada hari di dunia ini, bukanlah kerana Allah tidak memberikannya, tetapi Allah akan memberikan yang lebih baik nanti di akhirat nanti. Bersangka baik dengan apa yang Allah akan berikan di akhirat nanti. Itu sebenarnya menguji keimanan kita. Itu yang saya maksudkan dengan rukun iman yang keempat ini, rukun iman kelima ini pada surah Fatihah yang keempat, sebenarnya menguji keimanan kita kepada hari kiamat. Tak adalah orang buat jahat kat kita, kita nak balas saja. Tak adalah kita rasa kita ni sentiasa dizalimi. Walaupun hidup di dunia ini kita rasa ada serba kekurangan. InsyaAllah Allah akan balas di akhirat nanti dengan seadil-adilnya. Okey. Dan yang terakhir ialah kita bakal menemui Allah SWT. Itu antara tindakan yang kita nak kena buat di sini ialah kita yakin sepenuhnya bahawa kita akan menemui Allah SWT dan meninggalkan apa yang dimiliki di dunia ini. Mudah-mudahan
tiada penyesalan hidup di dunia. Maknanya jangan cinta sangatlah dengan kalau orang kata nak zuhud kan, bukanlah maknanya kita boleh ada barang, beli rumah besar dan sebagainya, tak ada masalah ya, tetapi tidaklah sepenuh hatinya rasa itulah kita mutlak, kita milik di dunia, kerana kita sebenarnya akan meninggalkan semua yang ada di dunia ini dan tidak ada penyesalan hidup di dunia. Maksudnya di sini ialah kita telah buat sehabis baik, kita telah banyak membuat amal-amal yang soleh, beriman dengan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Sebila kita meninggal nanti, kita tak menyesal. Ya? Di sini saya bacakan satu ayat daripada surah As-Sajdah, ayat 12. Orang-orang yang melakukan kejahatan, dia menyesal hidup di dunia ini kerana melakukan kejahatan. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walau tara izil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dia kata apa? Bila dia berhadapan dengan Allah Ta'ala, menundukkan kepalanya orang yang berdosa ini, dia kata apa? Rabbana absarna. Sebenarnya kami telah melihat dan mendengar. Farji'na, maka kembalikanlah kami ke dunia. Na'mal salihan inna muqinun. Kami nak buat amal soleh, kami percaya kami akan tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Dah mati dah. Ramai je kalau kita tengok orang hadis-hadis yang kata kalau balik kat dunia nak buat apa? Nak bersedekah. Kalau tu balikkanlah kami ke dunia balik. Balikkanlah kami, hidupkanlah kami balik. Sebab kami menyesal di hidup di dunia ini kami tak berbuat baik. Sebenarnya apa yang kata kita belajar daripada ayat keempat ini ialah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk melakukan segala amal kebaikan supaya nanti dapat memiliki atau dikurniakan dengan berkat kasih sayang Allah Ta'ala syurga daripada Allah SWT. Kita pun tak naklah dihisap dengan hisap yang susah. Tak naklah susah nanti hidup di akhirat nanti kerana kita bersenang-senang hidup di dunia tapi kita tidak memikirkan kesenangan hidup di akhirat. Okey? InsyaAllah segala yang baik itu adalah daripada Allah Ta'ala. Saya mohon maaf atas kesilapan, kata, kekurangan dan dalam masa yang terbatas ini untuk menerangkan ataupun berkongsi sedikit ilmu yang tidak banyak daripada saya ini ya, masih lagi perlu diperbaiki diri ini, ilmu-ilmu yang masih lagi berkurang. InsyaAllah apa yang kita dapat daripada surah Fatihah ayat keempat ini ialah kita berusaha bersungguh-sungguh hidup di dunia ini untuk menambahkan segala amal kebaikan supaya tanda kita beriman dengan adanya hari pembalasan dengan ayat Maliki Yaumiddin. Ya. Sampai itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.